Indah berbalam si awan petang, berarak di celah si pohon arang. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pemula bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat Tuan Haji Jamaluddin bin Asari, rakan-rakan pendidik RBS Sejarah dan guru-guru fasilitator yang dapat bersama-sama pada hari ini. Juga terima kasih Puan Nur Razani, Guru Besar SK Watan Kedu yang turut serta dalam sesi Google Meet pada malam ini. Alhamdulillah, dipermudahkan Allah untuk kita bersama-sama dalam sesi bual mesra hari ini. Walaupun hanya secara maya kerana pandemik COVID-19, untuk kami mendapatkan sedikit maklumat berkaitan sejarah Sekolah Kebangsaan Matang Kedu. Sudilah kiranya Tuan Haji menjawab segala persoalan yang bakal kami ajukan sebagai melengkapi kajian berkaitan mata pelajaran sejarah kami pada tahun ini. Saya perkenalkan dulu nama saya, Waidah Usna, dan pendidik kedua sahabat saya, Muhammad Adam, diikuti Izzati Husna dan Muhammad Azim. Kami merupakan murid tahun 4 dari Sekolah Kebangsaan Matang Kedu. Untuk pengetahuan Tuan Haji, penyelaras program ABL ini diketuai oleh Cikgu Roslinda, Guru Perpustakaan dan Media Sekolah Kebangsaan Matang Kedu. Dan kami dibimbing oleh 5 orang guru fasilitator, iaitu Cikgu Zuriati, Cikgu Ehsan, Cikgu Nur Fazlina, Ustazah Suraya dan Cikgu Roslinda sendiri. Kami cukup bertuah kerana dapat bersama Tuan Haji pada hari ini. Izinkan saya berkongsi sedikit biodata tentang Tuan Haji Jamaluddin bin Asari. Saya mulakan dengan sejarah pendidikan beliau yang tentunya sangat menginspirasikan kami. Beliau memiliki diploma pendidikan dan juga ijazah pengurusan sumber manusia. Kemudian, beliau menyambung pula pelajaran ke peringkat master dalam bidang Human Resource Management MBA. Beliau merupakan mantan guru di beberapa buah sekolah sebelum menamatkan bidang pendidikan yang sangat dicintai ini. Pernah berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Matang Kedu hampir 28 tahun, iaitu sekitar tahun 1984 sehingga 2012. Selepas bersara dalam dunia pendidikan, beliau aktif dalam pelbagai persatuan dan NGO. Memegang jawatan sebagai pengerusi Pupuhan Banjar Perak. Beliau juga merupakan setiausaha Masjid Al-Atta, merangkap imam dan khatib di situ. Dan yang terakhir, beliau dilantik sebagai pengerusi Mahat Tafiz Al-Akhlaq sehingga kini. Eloklah kiranya kita mulakan dengan soalan pertama dari saya. Izinkan saya ya. Ya, silakan. Tuan Haji, siapakah yang menginspirasikan pembinaan sebuah sekolah rendah di Kampung Matang Kedu? Dan bagaimanakah tercetusnya idea ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik panel di dalam perbincangan kita malam ini. Puan Guru Besar, juga guru-guru yang membimbing anak-anak didik kita di Sekolah Kebangsaan Matang Kedu. Ya, alhamdulillah kita sama-sama malam ini bermeeting ataupun bermesyuarat, kita berinteraksi di dalam suasana COVID-19 ini. Dan sebagaimana disebutkan oleh adik anda tadi, ataupun anak anda, kalau peringkat ini sudah menjadi anak dan peringkat menjadi cucu kepada saya sekarang ni kalau dalam tahun 4 atau tahun 5. Jadi insyaAllah selama berpuluh tahun, hampir 28 tahun, saya bertugas di Sekolah Kebangsaan Matang Kedu, banyaklah pengalaman, pengetahuan dan juga interaksi saya bersama masyarakat keliling Matang Kedu itu untuk mendapatkan maklumat tentang kewujudan Sekolah Kebangsaan Matang Kedu yang wujud sehingga hari ini. Jadi kalau kita nak melihat dari segi sejarahnya secara verbal atau secara lisan, siapakah yang menginspirasikan pembinaan Sekolah Kebangsaan Matang Kedu? Jadi daripada sumber lisan almarhum Tuan Imam Haji Syafi'i Sa'ud, dan saya berkesempatan bersama dengan almarhum semasa di Matang Kedu beberapa belas tahun. Jadi bagaimana pernah disebutkan oleh Tuan Imam Haji Syafi'i ini, bahawa ketua ataupun orang yang memimpin masyarakat tempatan ketika itu ialah
Tuan Mat Saman bin Haji Hussein. Tuan Haji Mat Saman bin Haji Hussein iaitu seorang boleh dikatakan ulama, seorang guru yang berasal daripada Matang Tok Jaya, Alur Janggus, Kedah, Darul Aman. Itu pada tahun 1880-an. Jadi beliau boleh dikatakan seorang ulama yang mengajar ke surau-surau dan ke masjid-masjid sebagai pimpinan masyarakat ketika itu yang didengar segala cakap dan buah fikirannya. Jadi gelaran kepada beliau ni juga disebut sebagai Wa Mat Saman. Wa ni kalau di istilah orang Kedah, mungkin orang di Kelantan, Terengganu, dia panggil Pok Wa, Mak Wa. Kalau Pok Wa tu selalunya ialah tok lah. Jadi Wa kalau dalam bahasa Kedah, bahasa utara ni selalunya ditarifkan kepada Pak Wa ataupun Mak Wa, iaitu Tok Wan. Jadi kalau ada orang yang Wa dia nama Syawal, dia panggil Wa Syawal, Wawai, dia panggil Wawai gitu. Jadi alhamdulillah gelaran yang diberikan kepada Tuan Haji Mat Saman bin Haji Hussein ini ialah Wa Mat Saman. Beliau ini mengajar di masjid-masjid dan surau-surau di sekitar Matang Gedu. Jadi daripada sinilah mana tercetusnya idea untuk mendirikan sebuah sekolah di sekitar kawasan Matang Gedu ini. Jadi kawasan-kawasan yang terlibat sekitar Matang Gedu daripada dulu hingga sekarang kita boleh lihat yang maknanya murid-murid yang hadir belajar di sekolah Matang Gedu ini adalah terdiri daripada murid-murid yang datangnya daripada kawasan Nibong Hangus. Ya, sekarang ini sudah ada perumahan kawasan Nibong Hangus. Dulu tidak ada perubahan. Dulu kawasan hutan situ tepi sungai. Jadi akhir tahun 80-an sudah mula dibuat lot-lot rumah di kawasan Nibong Hangus dan semakin ramailah masyarakat kita yang tinggal di kawasan Nibong Hangus. Kemudian kita ada kawasan Sungai Dungun yang tepi jalan masuk parit Sungai Dungun, ada parit Jawa. Kemudian di depan sekolah ini adalah parit Husin, parit Sulaiman. Kemudian di hujung sana ada lagi satu parit 804. Selain daripada itu ada juga parit Husin, parit Mahasan dan Batu Tiga tepi jalan, dan di sebelah tepi sungai sana ya ada kawasan yang juga boleh katakan ramai juga murid yang belajar di sekolah bahasa Matang Gedu, iaitu di kawasan Bagan Tebu dan juga Tanjung Nipis. Dan satu lagi kawasan ialah kawasan ladang ataupun estate getah dulu, sekarang ini sudah menjadi ladang sawit, iaitu ladang ginseng. Ini di antara kawasan-kawasan sebagai feeder yang memberikan pelajar kita sampai satu peringkat sekolah bangsa Matang Gedu meningkat pelajarnya sehingga lebih daripada 1,000 orang, iaitu tempat kedua di seluruh Kerian ini setelah daripada sekolah rendah Metodis Parit Buntar nombor 1 ketika itu yang paling ramai muridnya, dan Matang Gedu satu ketika menjadi tempat kedua teramai murid di daerah Kerian. Jadi wahalam itu sedikit sebanyak tentang siapakah yang menginspirasikan pembinaan sekolah kebangsaan Matang Gedu ketika itu. Wallahu a'lam. Okey, untuk soalan kedua saya jemput Muhammad Hazim, dipersilakan. Hazim, tolong buka mic. Terima kasih Wahida Husna. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hazim bin Azhar Hisham dari kelas 4 Al-Khawarizmi. Saya ingin bertanya satu soalan kepada Tuan Najib. Siapakah yang memainkan peranan utama dalam pembinaan sebuah sekolah rendah di Kampung Matang Gedu? Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada adik Mak Hazim yang telah mengemukakan soalan yang kedua ni. Jadi insyaAllah secara ringkasnya mungkin saya boleh sebutkan sekolah kebangsaan Matang Gedu ini ya diasaskan oleh penduduk-penduduk setempat ketika itu. Ya, yang kalau dulunya sepanjang jalan, kalau daripada Bagan Serai, kalau Plaza Arison sekarang ini, Batu Satu, Ladang Sunli, sampai ke Matang Gedu tu di sebelah kirinya itu dulu ladang getah. Dululah maknanya ketika awal tahun 1950-an, 60-an sampai hingga tahun 1990-an, akhir masih lagi, 80-an masih lagi. Kemudian selepas itu baru ditebang pohon-pohon getah ini dan ditanam dengan kelapa sawit bila harga sawit semakin hari semakin meningkat. Jadi itu keadaannya ketika itu yang memainkan peranan utama dalam pembinaan sekolah Matang Gedu ini ialah pada tahun 1954 ya, karangan masyarakat tempatan terdiri dari pimpinan masyarakat, orang-orang tua masyarakat tua ketika itu, mereka telah mendirikan satu bangunan ya, satu bangunan kayu yang sekarang ini sudah menjadi bangunan konkrit yang ada yang sepanjang jalan berhampiran dengan pagar depan pintu sekolah itu. Yaitu didirikan dalam 30 meter kali 8 meter.
panjang 30 meter dan lebarnya 8 meter kita itu. Yang difahamkan oleh masyarakat awal itu, kalangan-kalangan awal, sebahagian adalah sebagian sahabat-sahabat dan kawan-kawan saya yang bersekolah di Sekolah Bahasa Matanggerdu ketika itu, tahun awal 60-an, akhir 50-an, mengatakan bahawa sebelum 1954 tidak ada sekolah. Jadi didirikanlah sekolah itu atas inisiatif masyarakat setempat dengan menggunakan bahan-bahan biasa saja. Atapnya daripada atap zinc, dindingnya cuma dinding papan, lantainya mungkin lantai simen biasalah. Jadi itulah keadaan bangunan Sekolah Kebangsaan Matanggerdu pada tahun 1954 ketika ia mula dirikan. Dan masih ada lagi kawan-kawan saya yang masih hidup sampai hari ini yang pernah menjejakkan kaki tahun 1954 itu belajar di sekolah berkenaan. Sekarang ini mungkin dah ada cicit kalangan golongan masyarakat yang ada pada hari ini. Jadi itulah maknanya sekolah kalau nak sekolah jauh ketika, bukanlah jauh maknanya sebelum ada Sekolah Kebangsaan Matanggerdu ini, masyarakat Matanggerdu ini kalau nak bersekolah ada dua pilihan saja. Ada dua choice saja. Pertama, sama ada mereka pergi ke Sekolah Melayu Bagan Serai, iaitu lebih kurang 5 km daripada Matanggerdu, ataupun mereka memilih untuk bersekolah Melayu di Sungai Siakap, iaitu Sipang 3 Kuala Kuram. Jadi, pengerusi jawatan kuasa untuk membina bangunan yang pertama ialah dipengerusikan oleh Tuan Haji Aminun bin Haji Mat Yassin, iaitu seorang guru bersekara. Jadi atas usaha dan inisiatif yang gigih masyarakat silam inilah yang membolehkan kita hari ini wujud untuk sama-sama menduduki premis Sekolah Bahasa Matanggerdu ini sebagai tempat kita menimba ilmu dan mendapatkan pengetahuan. Jadi wallahualam sekadar itulah maknanya sedikit penjelasan bagaimana dan siapakah orang yang memainkan peranan penting dalam menjayakan dan mendirikan bangunan pertama Sekolah Kebangsaan Matanggerdu. Wallahualam. Terima kasih untuk jawapan Tuan Haji yang sangat membantu kami. Seterusnya soalan ketiga, silakan Muhammad Adam. Baiklah, terima kasih Huaida. Assalamualaikum Tuan Haji. Saya Muhammad Adam bin Muhammad Ishak. Ya, terima kasih. Saya ada soalan untuk ditanya. Apakah nama asal sekolah ini? Ya. Ya, terima kasih Adik Muhammad Adam. Soalannya mengenai tadi apakah nama asal, bagaimana sekolah ini mendapat namanya sebelum ini pada tahun 1954 dan seterusnya. Jadi bagaimana SKMJ ini mendapat nama? Ya, di antaranya ada disebutkan oleh masyarakat setempat ketika pertama saya menjejakkan kaki di Sekolah Kebangsaan Matanggerdu pada tahun 1984. Berapa puluh tahun yang lepas, 30 tahun lebih yang lepas. Jadi ketika itu saya bertanya kenapa diberi nama Matanggerdu kampung ini dan sekolah ini nama Sekolah Matanggerdu. Jadi ketika itu tukang kebunnya sudah almarhum menyatakan cuba hang pi tengok belakang tu ada sebatang pokok tumbang. Itulah pokok gerdu. Jadi saya ni wallahu alam lah waktu itu umur sekitar 24 tahun jugalah, masih muda lagi kan. Jadi saya pun tak pernah mendengar nama pokok gerdu, cuma yang disebutkan oleh almarhum tukang kebun tu telah pokok dia dah tumbang, dia kata pokok tu dah tumbang, dah tinggal perdu je lagi, tinggal perdunya saja lagi, tinggal dia punya batang sebelah bawah itu. Jadi difahamkan oleh masyarakat tempatan ketika itu Matanggerdu itulah hasil daripada nama pokok gerdu itu. Jadi kalau kelompang pula, saya pernah pergi ke Sulawesi satu ketika dulu. Kelompang ini adalah sejenis pohon di tepi pantai. Jadi nama kelompang ni asalnya daripada Sulawesi. Kemungkinan di Malaysia juga ada nama kelompang. Di Bagan Serai ada kelompang, Jalan Banjar ada kelompang, di Selangor ada kelompang. Jadi apabila sampai ke Sulawesi, saya dapati atas sebabkan nama pokok itulah yang di tepi pantai itu menjadikan nama itu diberikan sebagai nama kelompang. Jadi Matanggerdu itu mungkin benda yang sama. Kalau di Kuala Kangsar ada pokok asam, mungkin tempat itu namanya pokok asam disebabkan oleh adanya pokok asam ketika itu di kawasan itu. Di Taiping juga ada pokok asam dan banyak tempat-tempat lain yang mana memberikan nama tempat sempena dengan nama pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi itulah sedikit tentang bagaimana asal nama Sekolah Kebangsaan Matanggerdu. Jadi dulunya 1954 dia tidak dinamakan Sekolah Kebangsaan Matanggerdu. Ya, waktu itu sekolah ini disebut namanya Sekolah Melayu Matanggerdu. Jadi awal-awal dulu memang selepas merdeka nama-nama ini adalah Sekolah
kebangsaan, sekolah Melayu Kampung Kedah, sekolah Melayu Bagan Serai, sekolah Melayu Sungai Siakap, sekolah Melayu Matang Gerdu. Kemudian mengikut peredaran masa dan zaman, sekolah ini ditukar nama menjadi sekolah umum, ya, sekolah umum Matang Gerdu, dan hinggalah akhirnya dinamakan sekolah kebangsaan Matang Gerdu. Jadi dalam skenario ketika itu, guru besar yang pertama yang difahamkan oleh masyarakat tempatan dan juga guru-guru yang sebelum saya hadir di sekolah Matang Gerdu menyebutkan bahawa guru besar yang pertama ialah Encik Muhammad Said bin Haji Omar, ya, lulusan daripada SITC, iaitu Sultan Idris Training College ataupun Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim. Dan penolong kanannya ketika itu ialah Encik Yang Ahmad bin Abdul Wahab, juga dari lulusan SITC ataupun daripada MPSI. Dan guru yang membantu dalam pentadbiran sekolah ketika itu ialah seorang lagi ialah Cik Latifah binti Aminun. Kemudian satu orang guru pelatih, dan hadir untuk mendaftar pada kali pertamanya 1954 itu ialah seramai 233 murid mendaftar. Jadi ceritanya ketika itu saya pun belum lahir, ketika itu difahamkan bahawa 233 ni semua masuk darjah 1. Umurnya wallahu alam lah, kita kan mungkin zaman dulu orang umur 12 tahun pun ada yang darjah 1 lagi. Sebab zaman dulu kalau tak lulus tahun ke tahun, dia akan duduk, dia akan retain tahun itu, dia tak boleh naik kelas, dipanggil, tak boleh naik darjah. Kalau darjah 1 tak lulus periksa, duduk darjah 1 lah, tahun depan darjah 1 lagi. 3 tahun tak lulus, 3 tahun dah darjah 1. Jadi pertamanya pelajar-pelajar yang diterima masuk dalam pendaftaran 1924 ni ialah seramai 233 orang. Jadi pun kita boleh bayangkan, maknanya 233 orang ketika itu boleh dikira ramai lah, maknanya sekaligus hadir dalam sekolah yang baru dibuka, dan kebetulan pula bangunan yang pertama didirikan itu memuatkan 6 kelas, 1 bilik guru dan 1 bilik pentadbiran. Jadi itulah sedikit gambaran macam mana SKMG dapat nama dan bagaimana pentadbiran peringkat awal dan pengurusan sekolah ketika itu. Wallahu alam. Oh, begitu. Baiklah, terima kasih Tuan Haji. Saya akan serahkan kembali kepada Huwaida. Terima kasih untuk jawapan soalan ketiga. Barulah kami tahu bagaimana bermulanya nama asas sekolah kami ini. Rupanya ada cerita dan kisah yang sangat menarik di sebalik nama sekolah kebangsaan Matang Gerdu. Boleh kita teruskan lagi untuk soalan keempat, Tuan Haji? Ya, silakan. Saya jumpa sahabat saya, Izzati Husna, untuk mengajukan satu soalan lagi. Silakan, ya. Izzati. Izzati, boleh buka mic? Maaf, Izzati tak dengar. The internet Maaf, connection ada kadang-kadang. kesilapan teknikal. Ya. Saya bacakan soalan yang berikut, ya. Ya, silakan. Tuan Haji, bilakah Ya. sekolah ini dibuka secara rasminya? Ya, alhamdulillah pada soalan yang keempat ni, sebagaimana saya dipahamkan sebelum ini daripada masyarakat tempatan dan juga masyarakat yang senior lah, masyarakat yang tua-tua daripada Matang Gerdu menyatakan bahawa sekolah ini pertama kalinya dibuka secara resminya ialah pada hari Isnin tanggal 1 Mac 1954. Iaitu maknanya lebih kurang 67 tahun yang lampau. Saya sekarang umur masuk 65. Jadi maknanya saya belum lahir, sekolah ini sudah dibuka. Ya, pada hari Isnin tanggal 1 Mac 1954. Jadi yang membuka ini terdiri daripada ahli lembaga pengurus. Ketika itu ada ahli lembaga pengurus. Sekolah ketika itu ditakbir oleh sampai kepada tahun 1980-an, 90-an, masih lagi sekolah-sekolah kita ini ditakbir oleh guru besar, guru-guru penolong kanan dan guru-guru yang bersama dengan ahli lembaga pengurus dan juga PIBG. Jadi ahli lembaga pengurus ketika itu ialah Tuan Haji Aminun bin Haji Muhammad Yasin. Iaitu beliau telah bertugas
sebagai ahli lembaga pengurus selama 26 tahun, iaitu daripada tahun pertama dibuka sekolah ini tahun 1954 sehinggalah berakhir pada 29 hari bulan Januari 1980. Kemudian tempat beliau sebagai pengerusi ahli lembaga pengurus dipanggil pengerusi ahli lembaga pengurus digantikan oleh almarhum Tuan Haji Ibrahim bin Haji Muhammad Ali, juga seorang bekas guru dan juga imam di Masjid Matang Gerdu. Jadi tugas ahli lembaga pengurus ini ialah mengurus bersama sekolah. Nah, kalau sekarang ini sekolah-sekolah swasta memang ada lembaga pengurusan. Nah, ahli lembaga pengurusan ini bersama dengan guru besar, bersama-sama dengan penolong kanan dan juga bersama dengan PABG. Jadi 3 entiti ini bergerak bersama bagaimana nak memajukan sekolah. Jadi sekarang ini dalam akhir-akhir ini, dalam tahun kebelakangan ini sudah tidak wujud lagi istilah ahli lembaga pengurusan. Jadi kalau dulu, kalau misal kata contohnya gaji bulanan guru ni dibayar dengan menggunakan cek. Dibagi cek, tidak masuk kredit masuk ke dalam akaun bank. Seorang-seorang dapat cek. Ada juga ketikanya tak dibayar dengan cek, dibayar dengan tunai. Ya, cek ini ditukar ke bank. Jadi yang bertanggungjawab menandatangani segala keluar masuk keuangan sekolah ini ialah salah seorangnya ialah pengurusi ahli lembaga pengurus. Jadi pengurusi lembaga pengurus yang bertanggungjawab menandatangani cek, guru besar, dan ada seorang lagi, 3, maknanya 2 daripada 3 yang diamanahkan untuk menandatangani cek akaun sekolah ini. Jadi sekarang ini tidak ada lagi dah ahli lembaga pengurusan ini yang bertanggung jawab untuk menandatangani cek-cek sekolah. Semua tergantung kepada pihak pengurusan sekolah. Jadi itulah bezanya mungkin sedikit bagaimana pentadbiran dan pengurusan sekolah ketika itu dan pada masa sekarang ini. Itulah di antara sedikit sebanyak sekolah ini dibuka secara resmi dan pengurusan ketika itu yang dilaksanakan 3 entiti bersama, iaitu ahli lembaga pengurusan, PIBG dan juga pihak guru itu sendiri. Wallahu alam. Terima kasih Tuan Haji. Banyak sebenarnya perubahan yang telah berlaku di Sekolah Kemasan Matang Gerdu sepanjang tahun-tahun berlalu. Perkongsian yang diberi dan info-info yang tepat ini sangat-sangatlah membantu melengkapkan kajian kami. Anda tidak keberatan, izinkan saya mengajukan satu soalan lagi. Rasanya ini adalah soalan terakhir dari kami. Boleh Tuan Haji? Ya, silakan. Boleh ceritakan sedikit berkenaan struktur awal pembinaan sekolah ini? Ya, insyaAllah. Struktur pembinaan awal sekolah ini sebagaimana disebutkan awal tadi secara ringkas tadi, iaitu dibina tahun 1954 yang panjangnya 80 meter dan lebarnya 8 meter. Kalau dipindahkan atau diubah, tukarkan kepada kaki, lebih kurang 240 kaki kali 24 kaki sebagaimana lebar dan luasnya keadaan bilik darjah yang ada sekarang ini. Berlantaikan simen dan berbumbukan zinc, dinding diperbuat daripada papan. Dan juga ada, kalau tak silap saya, ingatan saya, ada 4 buah rumah guru dibina sekarang ini ketika itu, iaitu di tapak bangunan 4 tingkat yang ada sekarang ini. Asalnya di situ adalah rumah guru untuk 4 orang, untuk 3 kelamin guru dan 1 orang jaga ketika itu. Ada 4 rumah guru. Jadi perubahan yang berlaku daripada dulu hingga sekarang. Kalau kita lihat masyarakat yang masih wujud hari ini, masih hidup hari ini, mungkin mendapat memperingat keadaan dan suasana Sekolah Kebangsaan Matang Gerdu daripada awal ia didirikan hingga hari ini. Yang pertamanya didirikan bangunan hadapan itu, bangunan 1 tingkat yang terdiri daripada bangunan pejabat, bangunan guru besar dan 6 buah bilik darjah termasuk bilik air ataupun tandas di hujungnya. Kemudian dalam tahun 80-an didirikan, dipanggil projek gotong royong. Bukan maknanya projek gotong royong ni orang kampung gotong royong buat, tapi maknanya istilah itu istilah projek gotong royong yang peruntukannya juga diberikan oleh pihak kerajaan. Ya, 2 bangunan, itu bangunan di belakang itu yang ada 4 kelas, kemudian ada 1 lagi 4 kelas itu dibina 1 tingkat yang tiap-tiap bangunan itu ada 4 bilik darjah dan melibatkan 2 bangunan itu 8 bilik darjah. Kemudian selepas itu tahun sekitar akhir 80-an ataupun awal 90-an didirikan pula bangunan yang ketiga di belakang itu, bangunan 3 tingkat itu, yang dulunya di bawah itu PSS, di atasnya itulah di atasnya PSS, kemudian ada dijadikan sebagai bilik komputer satu ketika, dan di bawah itulah bilik kelas. Itu melibatkan bangunan 3 tingkat, 12 bilik darjah. Ya, 4 1 tingkat ada 4 kelas, 4 bilik darjah, jumlahnya 12 bilik darjah. Kemudian fasa seterusnya ialah fasa yang mungkin yang sudah tahun 2000,
satu bangunan yang 4 tingkat, yang sekarang ini makmal komputernya, bilik gurunya, segala semua di situ. Itu yang didirikan 4 tingkat itu melibatkan berpuluh-puluh bilik darjah, sampai ke tingkat 4 yang tinggi. Kemudian dalam waktu yang sama juga, setelah didirikan bangunan 4 tingkat itu, barulah didirikan makmal komputer, yang kosnya ketika itu kalau tidak salah ialah sekitar 120.000 yang makmal komputer yang boleh menempatkan ketika itu sekitar 30 ke 40 orang pelajar. Jadi Matang Gerdu bernasib baik ketika itu terpilih di antara salah sebuah sekolah di daerah Krian yang diberikan kemudahan untuk mendapatkan makmal komputer. Jadi alhamdulillah, mungkin sekolah-sekolah di sekitar ini sebelum itu tidak dapat makmal komputer, kita lah Matang Gerdu yang terawal daripada sekolah-sekolah lain mendapat peruntukan untuk mendirikan makmal komputer. Kemudian selepas itu barulah didirikan bangunan di hujung pagar sebelah kanan sana tu, yaitu bangunan prasekolah dan bangunan-bangunan yang kecil yang lainnya. Termasuk juga pusat-pusat sumber, bilik-bilik JKAF dan juga bilik media. Jadi itulah maknanya kedudukan, perkembangan daripada asalnya satu bangunan, sekarang ini sudah menjadi satu compound, sama satu kompleks pendidikan Sekolah Kebangsaan Matang Gerdu. Itulah makna senario sejarah perkembangan daripada mula Sekolah Kebangsaan Matang Gerdu 67 tahun usianya hingga ke hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih Tuan Haji Jamaluddin. Banyak sungguh ilmu yang kami dapat hari ini. Semoga ada rezeki untuk kita bersua lagi di lain masa. Terima kasih atas kerjasama dan kesudian meluangkan masa menjawab semua persoalan kami dengan baik sekali. Alhamdulillah. Semoga Allah sentiasa merahmati Tuan Haji Jamaluddin dan sentiasa dalam peliharaan ilahi. Terus kekal berada di rumah dan menjaga SOP yang ditetapkan. InsyaAllah. Terima kasih. Sekiranya Puan Razani mahu sampaikan sepatah dua kata, saya persilakan. Terima kasih semua. Terima Ya. kasih. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji pada malam ini. Ya. Saya pun ambil Sama-sama. peluang ni. Nak ambil peluang nak Alhamdulillah. berkenalan ya, nak berkenalan, Alhamdulillah. nak mendengar Ya. sendiri daripada orang lama yang hebat ni. Ya. Minta maaf lah Haji ya, orang lama. sama-sama. tu saya kata. Ya. Dan tahniah kepada anak-anak cikgu, murid tahun 4 ya, dan juga para guru lah yang ada bersama pada malam ni, tim sejarah. Jadi Tuan Haji inilah dia sebenarnya salah satu lah sekarang ni ya kaedah pembelajaran berasaskan kajian yang sebenarnya bila nak bagi sikit gambaran lah, bila Matang Gerdu ni 2019 saya masuk, dah dipilih sebagai sekolah TS 25 dalam program transformasi sekolah. Jadi kita kena adalah satu yang kita kena tonjolkan dia punya success story dia dia ya. Jadi showcase-nya ni lah pasukan tim-tim penyelidik cilik lah yang kami nak bimbing, nak didik anak-anak ini supaya berani lah. Jadi alhamdulillah ya. Dengan cerita-cerita Haji tadi yang panjang lebar tu, saya pun jadi seronok dengar ya. Kejayaan masa dulu pun banyak yang mungkin tak direkodkan. Betul Haji. Peringkat nasional, peringkat kebangsaan, kita jadi jauhan dan sebagainya, kita terlibat. Yang ada tercatat sejarah-sejarah tu memanglah ambil daripada orang lama aja kan. Jadi dapat bercakap dengan orang yang sendiri yang menjadi peneraju orang lama ni, alhamdulillah lah sangat. Ya, alhamdulillah. Ya. Semoga Haji terus sihat lah ya. Banyak jawatan Ya, insyaAllah, tu. alhamdulillah. Bukan kata berehat tu, saya dengar banyak sungguh jawatan Haji ya. Tak ada, tadi kejap-kejap memang kena bagi-bagi masalah, memang terlibat macam-macam. Okey Haji, saya sekali lagi lah sama-sama. terima kasih. Okey, alhamdulillah. sama-sama. Terima kasih kepada Saya nak ajak minum malam ni, sini malam-malam ni. Aduh. InsyaAllah lain kali saya jemput ke rumah lah. Datang ke rumah saya, insyaAllah, ada raih-raihkan anak-anak Matang Gerdu, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji ya. Sama-sama. Okey, Okey, kita jumpa Waidah. lagi. Ya. Lain kali ilal liqa wa ma'assalamah. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Ya, Mudah berjaya. alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Puan Razani atas ucapan dan kata-kata semangat buat kami. InsyaAllah kami akan cuba yang terbaik. Semadu pasti boleh. Saya sudahi dengan serangkap pantun. Akar selasih melilit keladi, keladi tumbuh di hujung desa. Terima kasih sekalung budi, moga bersua di lain masa. Terima kasih kepada semua. Maafkan saya anda ada tersilap kata, terkasar bahasa, tingkah dan cara sepanjang mengendalikan temu bal ini. Yang elok itu daripada Allah dan yang kurang itu tentunya daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah saya akan perbaiki dari masa ke semasa. Saya sudahi dengan wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum semua.
Assalamualaikum.